cikgu kita sudah ayun ni. Aduh, malas nak ayun. Okey. Assalamualaikum semua. Jom kita tunggu. Ada lagi kan yang masuk? 19 orang. Sana cikgu setting ni. AB dah kenapa AB? Okey, nampak tak? Cikgu tak share screen. Cikgu guna OBS tu. Okey tak kualiti dia? Nampak cikgu? Dia macam lag sikit lah. Lag ke? Sebab 2-3 kali cikgu guna dengan kelas tingkatan 1, tingkatan 4. Okey dah lah ni. Dia macam lag sikit. Lag juga ke? Tak kan? Udah je dah mana? Dia lambat sikit. Lag juga? Tapi tak teruk sangat lah. Kita try dulu nah. Kita try dulu. Kalau tidak cikgu mah. Tak teruk sangat. Okey. So jom, ada kertas dah depan awak. Paper 1 tu. Paper 1. Ada kertas dah? Ada. Okey, jom. So sejam ni kita akan cuba habiskan 50 soalan objektif. Tapi rasa macam tak logik juga. Sebab ambil exam kata satu sejam 15 minit kan. Kita so ada 50 soalan sejam 15 minit. Kita ada sejam. Tapi okey lah kalau soalan mudah kita laju-laju. Cuma soalan yang susah-susah pengiraan tu lah tak boleh nak laju. 50 soalan sejam 15 minit. Rasanya satu soalan dalam seminit lebih. Betul tak? Sejam ada 60 minit. Kita ada 50 soalan. Satu soalan dalam seminit 30 second. Tahu? Soalan yang mudah awak buatlah, mesti awak buat kurang pada seminit 30 second. Soalan yang pengiraan tu yang awak take time mungkin 2-3 minit. So pandai-pandai lah bagi masa nanti. Paper 1 boleh? Boleh. Okey, soalan 1. Boleh. Boleh. Okey, soalan 1. Apa jawapan dia? Awak tengok ABCD dia macam true or false. Okey, sat cikgu punya video tu menghalang. Okey. Okey, so pin gambar cikgu dah, video cikgu, kamera cikgu. So cikgu tak nak share screen. Nampak kan? Nampak. Okey, soalan 1. Jawapan dia C. Setuju tak? Setuju. Sat cikgu nak buka jawapan dekat ni phone. Cikgu nak cek jawapan. Cikgu bukan B. Apa dia? Jawapan dia B. Jawapan dia bukan B. Jawapan dia B. Sorry, salah. Jawapan dia B. Effective collision maksudnya collision that cause reaction to occur. Collision tu menjadilah dalam bahasa mudah. Faham? Kalau dia macam C tu collision which take place before reaction. Before reaction tu jadi memang ada banyak collision, tapi tak semua collision tu efektif. Macam tu lah. Nah? Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 awak pilih mana? Baca dulu. Tu cikgu ada bagi hint. Oxidizing agent kita selalunya ingat 2. Potassium manganate 7, potassium dichromate 6. Nah? So tu color-color dia awak boleh sorting dekat kertas awak. Perubahan warna yang perlu diingat. Kalau potassium manganate, purple tu colourless. Potassium dichromate, orange tu green. Awak boleh conteng kat kertas awak, jangan tengok saja. So jawapan dia formula potassium dichromate yang mana? A, B, C, D. D. Huda kata D kan? D. Betul jawapan dia D. D. Ya, awak dah hafal dah. Kalau kalium potassium manganate? K. Ya. Yang ni K2CR2O7. Bagus. Dah, kita teruskan. Okey, soalan nombor 3. Baca, lepas tu pilih baju untuk bagi tahu jawapan. B. Okey, B ya? Ya. Okey. Setuju tak yang lain? Abang buka lah kamera. Cikgu ada 2 skrin ni. Sebelah skrin yang ni, sebelah skrin boleh tengok muka awak kalau awak buka kamera. Okey. Soalan 3, Huda kata B ya? Cikgu, awak bukan D. Cikgu, dia kan ada solution. Cikgu D lah. Tapi dia kata Bergaduh. Hello. Bagus bergaduh. Okey, jadi jawapan akhir apa?
Daripada A, cikgu A. Pandai. Sebab ada cat ion. Pandai. Kita highlight sikit lah. Cat ion kat situ. So kita tahu okay, cat ion. Ni semua ion yang ada dalam lautan tu, tapi dia nak cat ion. Dah, move on. Okay, soalan nombor 4. Cikgu dah bagi tulis nota tepi tu. Pilih jawapan. Buka lah kamera. Kata apa, rindu. Tak, cikgu tak. Cikgu. Biar itu. Cikgu jawab. Apa? D, cikgu jawab D. Okay, D. Jawab D. Yang lain setuju tak? Setuju. Okay. A tu apa? Dia ni acid dia. A diprotic. Sebab kat sini kan H dia 2. B di juga. C triprotic. Okay, triprotic jarang lah, tapi tri. So maksud dia mono, one hydrogen. Okay. Yang ni kat mana one hydrogen ni? Kat belakang. Sini dia letak H kat belakang lah. Okay, dah. Boleh teruskan? Thank you, Zul. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Baca dan C. Insolubles in water. Calcium sulfate. Okey, yang ni betul, nitrit semua soluble. Chloride, kalau chloride kita ingat PAH. Kalau karbonat semua kalau karbonat semua not soluble, tapi kecuali sap kan. Sap tu sodium. Dia kata not jadi kenapa D tu salah? Ni apa dia ni? Insoluble. Okey. Okey, jadi yang ni soluble. Cikgu yang pening. Okey dah. Next. So gambar raja tu membantu tak nak salin tak? Tak apa, awak datar kan? Faham tak? Kalau salin, abang tu nak salin lah. Okey, soalan yang ke-6. Preparation of saya hilang lah. Preparation of apa tadi soalan tu? Preparation of ethanol. Ada 2. Biasa cikgu akan tekankan tentang hydration of ethene. Bukan ada N tadi, tak ada. Nampak ke cikgu berbesar sikit? Preparation of ethanol ada 2. Kalau dalam industri, hydration of ethene. Dan nak hasilkan ethanol, kena guna ethene lah. Okey, kita akan react dengan air, water. Sebab tu nama dia hydration. Dengan dia punya catalyst, acid fosforit 300 degree Celsius, 60 atm tu semua condition dia lah. Dia akan hasilkan ethanol. Satu lagi, fermentation of glucose. Glucose jadi ethanol, hasilkan gas karbon dioksida. So jawapan dia D. D. Ada dalam bio tak yang ni? Tak ada je. Tak ada ingatkan ada glucose. Ada kan? Fermentation of, maksudnya ada kan dalam bio kan? Bio buat apa? Bio cakap ada banyak. Alah, buat apa? Buat respiration. Yes. Benda ni juga kan? Precipitation of fermentation of glucose ni juga ada dalam bio kan? So belajar 2 dalam 1 lah. Faham tak? Kimia ada, bio ada. Jangan duk rasa macam banyak sangat nak belajar. Ada je 2-2 tu. Okay, next. Dia tiap tak habis. Okay, soalan 7. D cikgu, aluminium. Lah tadi kecil. Soalan 7. Awak jawab D ya. Okay, saat cikgu dia tanya apa lah? Yang sesuai guna kaedah tu. Kaedah tu biasanya dekat makmal dulu kita guna magnesium kan? Ingat lagi? Magnesium. And then dia ada 2 kaedah. Satu lagi yang cikgu lukis kat bawah tu, yang ada kita panggil tube pembakaran. Ni salah apa lukis? Macam tube pembakaran ada hujung tu ada lubang untuk keluar tu je. Okay, macam mana nak kata tu? Jawapan dia aluminium. Boleh terang sikit kawan-kawan, Zul? Tiba-tiba Zul, hilang lah. Okay, so macam ni. Nak cikgu terang tak? Boleh juga. Okay, macam ni. Untuk cari formula empirik, kita ada 2 kaedah. Sebab contohnya kaedah yang bawah tu, kaedah yang kita panaskan dalam bahasa Melayu tube pembakaran, bahasa Inggeris combustion tube.
kita guna untuk metal yang less reaktif than hydrogen, yang kurang reaktif lah. Sebab kita akan kita akan flow the dry hydrogen gas. Okey, so sini cikgu tulis reactivity series. Reactivity series ni beza tak dengan ECS, tapi nampak macam sama tapi beza sebab dia ada carbon dengan hidrogen. Nampak tak cikgu highlight carbon dengan hidrogen? Nampak kan? Biasanya yang okey, kat situ tengok kedudukan hidrogen. Hidrogen lebih tinggi daripada lead dengan copper. Sebab apa cikgu pusingkan lead dengan copper? Sebab yang bawah tu, yang teknik yang bawah tu, dalam tube combustion tube tu selalunya untuk copper oxide, lead oxide. Contoh metal yang guna metal yang ke bawah tu. Faham tak? Metal yang bawah tu, okey. Kiranya bawah Tanya-tanya. bawah hidrogen tu kita guna hak bawah Macam tu. Hak bawah ni dia macam ni. Macam contoh pada amat. Hak bawah ni contohnya CuO. Kita flowkan hidrogen. Okey, hidrogen tu akan ambil O daripada Cu tu jadi water. Tinggallah Cu. Okey, konsep dia lah. Kalau kita guna metal yang atas daripada hidrogen, so no reaction. Sebab hidrogen tu dia tak boleh reduce the metal oxide. Faham tak? Reduction dah juga ni. Dia tak ada no reaction. Jadi untuk yang metal yang lebih reaktif than hidrogen, kita akan guna yang ni. Contohnya dekat makmal kita guna magnesium, kan? Okey, selain magnesium kita juga selalunya guna zinc. Okey, soalan ni dia tak ada zinc kan? Dia ada aluminium. Sebab tu Zul pilih aluminium. Boleh? Okey, jawapan dia D. Okey, next. Okey, grup soalan 8. Jawapan dia D. B. Okey, lithium. Awak dah hafal dah kan? Grup 1 contoh lain dalam grup 1 ada apa lagi? sodium. Sodium. Potassium, Potassium. Ni dua ni grup 2. B. Yang ni helium grup 18. gas helium grup 18. Okey, yang ni cikgu bagi nama-nama dia. Ni cikgu bagi nama-nama dia dah. Group 1 also known as alkali metal, group 17 halogen, group 18 noble gas. Dan okey, soalan 9. Dia kata, which of the following compound have electrostatic force between the particles? So, bercakap tentang force, cikgu boleh rumuskan kita ada strong force dengan weak force. Force ni kita guna strong dengan weak tak dalam ayat awak. Nanti sebab awak student suka guna increase dengan decrease, memang mostly banyak increase dengan decrease. Kita nak comparison kan. Tapi kalau force, awak kena guna term strong dengan weak. Daya strong dengan weak. Awak dah nak compare, okey, macam solid. Solid attraction force between particle dia strong than gas. Kan? Macam tu lah. So guna perkataan strong dengan weak now untuk force. And then jadi electrostatic force ni adalah jenis strong, intermolecular force adalah jenis weak, ataupun van der Waals force weak. So untuk strong ni ionic, intermolecular force ataupun van der Waals covalent. Jadi awak kena decide lah A, B, C, D yang mana covalent ataupun ionic. So jawapannya, tahu tak macam mana nak compare covalent dengan ionic? Lupa dah. Tahu? Ingat Ikon? Ionic ada charge. Ionic ada charge. Ya. Dia metal dengan metal. Metal dengan metal. So boleh cari A, B, C, D ni yang mana ionic. Ionic dia potassium. Potassium iodide. Potassium ni group 1. Group 1 metal. K metal, iodide non-metal. Yang iodine ni formula dia I2 molekul. Naphthalene C dengan H. Kalau tak hafal pun tak apa. Kalau hafal tak silap cikgu C10H8. Tak hafal pun tak apa. Dia tak minta pun tulis kan. Amonia, siapa ingat formula amonia? NH3. Semua non-metal kan. C ni lah yang metal dengan non-metal. So jawapan dia C.
Boleh? Cikgu. Ha. Cikgu NH3 kan. Cikgu NH3 dengan NH4 kan. Ha. Dia macam mana? Okey. NH4 tu solid kan. Amonia kalau dia jadi ion, kalau dia jadi ion, dia akan jadi ion NH4+. Nama dia ammonium ion. Dapat dengar tak? Ya. Azul okey tak? Menjawab tak? Zul pening NH3 dengan NH4 tadi kan? Ni kawan. Ha, okey. Ha, jadi amonia dengan amonia tu benda yang sama. Boleh ikut dia lah, nak jadi gas ke nak jadi liquid ke kan, dia ikut dia punya macam bromin lah. Bromin dia boleh jadi bromin gas, dia boleh jadi bromin water. Ikut keadaan temperature dia. Boleh tak Azul? Ammonium ion tu adalah ion kepada amonia. Amonia kalau masuk dalam air dia akan jadi ammonium ion. Boleh Zul? Okey dah, Zul hilang. Okey, next soalan 10. Which of the following are the similarities of isotope of an element? Tu cikgu bagi definition isotope. Ingat lagi? Isotope is the atoms of same element with the same. Cikgu tertinggal same. Cikgu tertinggal same. Same number of proton but different number of neutron. Ataupun same proton number but different neutron number. So, dia tanya similarities of isotopes. 1. Number of proton sama. Betul kan? Betul. Number of neutron sama. Salah. Chemical properties? Betul. Physical properties? Okey. Physical properties ni dia macam size atom tu. So size atom tu berdasarkan mass dia. Jadi kalau neutron dia berbeza, mass dia ada beza lah. Neutron duduk kat nukleus. Sesuatu atom tu dia punya size tu based on proton dengan neutron dia based on nucleus dia punya mass tu. Okey, chemical properties ni apa? Chemical properties ni how it react. Okey, kalau benda tu atom, of course proton dengan elektron dia sama. Bila proton dengan elektron dia sama, contohlah cikgu bagi oksigen. Ambil colour lain. Contoh oksigen dia ada 8 proton number. So elektron dia pun 8. Dia punya elektron arrangement 2.6. Okey, 2.6 balance elektron dia 6. Dia duduk dalam group 16. So semua group 16 dia punya chemical properties dia sama. Dia bersifat macam mana, macam group 1 lah. Semuanya reaktif. Macam tu lah. That's why bila proton number sama, chemical properties sama. Sebab dia duduk dalam group yang sama. Dia ada balance elektron yang sama. Boleh? Boleh lah. Okey, soalan 11. Dia tanya, when aqueous ammonia is added with a few drop of methyl orange solution. Methyl orange solution ni adalah indicator. Okey, kita ingat balik, kita lalu guna phenolphthalein kan? Kita selalu hafal pink tu colourless kan? Sebab apa pink tu colourless? Sebab phenolphthalein tu dimasukkan dalam alkali tu. Dalam conical flask tu pasal titration. Kalau dia tak letak alkali, dia letak acid, dia tak jadi pink lah. Dia jadi colourless. Tapi biasanya kita letak alkali kat bawah tu. Mana tahu dia tukar kan, dia letak alkali tu dalam biuret, acid kat bawah. Jadi dia akan warna pink lah. Dia tak akan jadi warna dia akan jadi warna colourless lah sebab acid. Okay, cikgu memeningkan kepala otak hampa. Sebab bagi buat pening-pening dia, bagi pasal apa nak bagi bubur acid pula kat bawah. Okey, sekarang ni dia kata kalau aqueous ammonia kita letak methyl orange. Cikgu bagi kat situ. Methyl orange ni dalam acid dia red, neutral orange. Kalau alkali yellow. So dia akan jadi warna apa? Jadi yellow. Yellow, yes. Dah, boleh Rina? Nak salin? Salin dah? Salin. Salin. Screenshot ya. Screenshot. Tak apa, nanti cikgu upload dekat YouTube balik video ni. 19 minit dah. Screenshot. Okay, next. Soalan 12. Okay, soalan 12. Bila awak tengok soalan tu, dia kata production of sulfuric acid using contact process. Jadi ingat balik, preparation of sulfuric acid ada 4 stage. Cikgu dah ulang sekali kan.
Stage yang pertama, sulfur, kita panaskan tu maksudnya react dengan oksigen, jadi sulfur dioxide. Lepas tu sulfur dioxide tadi kita panaskan lagi guna beberapa condition, iaitu kita list dia vanadium apa tu? 5 oxide. Kalau cikgu salah betulkan suhu 450 ataupun 500, lebih kurang macam tu, 1 atm pressure. Okey, kat stage nombor 2 hasil sulfur trioxide. Okey, balance kan apa dia punya tu equation. Sulfur trioxide tadi kita campur dengan asid sulfurik. Kenapa nak campur asid sulfurik sedangkan kita nak hasilkan asid sulfurik kan? Okey, ada sebab dia. Campur asid sulfurik jadi oleum, H2S2O7. Oleum tadi tambah air je, air yang murah tu. Tambah air dia dapat 2 kali ganda asid sulfurik. Sebab tu lah kenapa stage yang ketiga tu kita guna asid sulfurik. So soalan dia apa? What is the substance Q? Oleum campur dengan apa? Jawapan dia? Water. Yes, water. So kena ingat lah 4 stage ni. Nak salin? Tak mau salin? Teruskan. Dah salin dah? Nak salin ya? Salin. Cikgu pun nak buka jawapan. Cikgu kata jawapan pun bincang je dengan awak. Soalan-soalan ni mudah lagi, tak payah tengok jawapan lah. Nak buka ke mana? Cikgu, yang vanadium tu dia tambah yang stage 1, stage 3. Stage 2. Stage 2. Stage 2 ada 3 condition. Kalau cikgu salah pun betul lah. Cikgu rasa vanadium 5 oxide. Kita kena ingat juga number oxidation dia. Sebab kalau dia dalam paper tu dia suruh nyatakan. So kalau tak ingat awak tak letak kan. Jadi dia tak betul lah. Macam tu. Nama dia tu kena letak oxidation number dia. Okay. Mana jawapan dia? Soalan trial 2020. Selangor set 2. Penang Selangor set 2, skema kota 1. Okay, next. Boleh? Boleh. Soalan yang ke-13. So, bila tengok apa dia? Structure, ya. Saya rasa D jawapan dia. Tu dia tak ada nak mula. Okey, dah. Yang lain? Nak D jawapan dia. Nak suruh cikgu explain tak? Ya. Ataupun awak nak explain? Tak ya. Siapa nak explain? Tak payah explain, memang dah tahu lah. Orang lain diam tu setuju lah ke? Majority ya. Okey, dah, next. Kita tak payah buang masa. Okey, next. Kalau sebab dia berdiam tu maksudnya dia faham lah. Kalau tak diam, kena tanya. Syahril, okey ke Syahril? Syahril. Okey, soalan 14. Okey, soalan 14. Okey, macam ni. Soalan 14, siapa tahu jawapan dia? Cikgu tahu jawapan dia dah je. Nak tengok betul tak jawapan dia? C. Ya, jawapan dia C. Syafiqah? Syafi. Syafi. Syafi ke Syafiqah? Pening, ada 2. Okey dah. Yang jawab Syafi. Yang jawab Syafi. Okey. So, okey, macam ni. Dia kata yellow precipitate tu of course lah insoluble salt. And then lead nitrate ni soluble salt. Kalau campur dengan benda yang belakang dia chloride, karbonat, sulfate, semua akan jadi lead chloride, lead sulfate, lead karbonat. Semua ni precipitate. Tapi yang precipitate ni warna white. Yang kalau warna yellow dia kena letak lead iodide. Cikgu. Lead iodide. Ya. Kena letak. Dah hafal nitrik, chloride, sulfate dengan karbonat tu semua yang insoluble tu white kan cikgu? Tadi cikgu pun mahu search gambar dia. Cikgu search semua warna putih. Patutlah dalam eksperimen yang double decomposition tu dia react dengan potassium iodide. Sebab lead iodide yang warna kuning, yellow. Ada eksperimen yang ada ada banyak tabung uji tu. Lepas tu kita kira dia punya tinggi
tinggi precipitation. Kalau awak search YouTube, awak jumpa search YouTube, saya Google dia. Kiranya kalau tu belakang dia chloride, sulfate, carbonate kan, dia memang semua colour putih kan. Tadi cikgu search macam tu lah. Cikgu search image, cikgu tulis nama satu, semua warna putih. Okey. Bukan sebab ni, bukan sebab soluble dengan soluble je jadi soluble. Soluble. Sebab kalau ikutkan, kalau kita yang lain tu semua insoluble, semua precipitate kan? Betul tak? Ya. Syaf. Kalau kita react dengan sodium chloride pun insoluble juga, cuma dia colour putih. Yang lain sebab tu lah, kita tengok kan, nak jadi precipitate, kita letak benda lain tu semua jadi insoluble. Cuma yang yellow tu dengan iodide. Iodide ni kira kategori chloride lah. Kalau awak nak tahu, iodide ni kira kategori chloride. Chloride kita hafal kan, P plumbum, kerana plumbum iodide precipitate, silver iodide precipitate, dengan satu lagi Hg iodide pun precipitate. Okey dah, next lah. Okay. Soalan 15. What is oxidation number of oxygen gas? Jadi oxygen gas awak dah hafal dah kan? Cah apa? Negatif 2. Ya, kalau awak tak hafal lagi, awak kena faham konsep. Oksigen proton nombor dia 8, elektron arrangement dia 2.6. Bila dia 2.6, untuk dia stable, to achieve octet electron arrangement, dia akan accept 2 elektron. That's why dia that's why O 2 negatif. Okay? Okey. Nah, soalan 16. Soalan 16, dia tanya which statement is true for the reaction. So awak tengok negatif, awak tahu exothermic. Jadi jawapan dia apa dia? Jawapan dia C, cikgu. C. The temperature exothermic. Cikgu, heat is exhaust salah kan? Cikgu, silap. Tak apa. Cikgu pun tak tengok jawapan ni. D. Total energy content of the reactant is higher than content of product. D lah. Ya. Okay. Dah. Yang ni sepatutnya heat is released. Yang B ni payah cikgu nak cerita sikit. Chemical bond is broken ni payah nak cerita sikit. Sebab dalam exothermic dengan endothermic dia ada apa macam nak kata, block macam mana, ikatan tu dipecahkan, ikatan tu form pun dia ada dua-dua, cuma ada beza lah sikit. Yang mana cikgu nak cerita pun payah, tak mendalam, tapi tak payah cerita lah noh, sebab dia tak tanya soalan ni kan. Okay, so C tu apa yang salah? Sepatutnya temperature of surrounding increase sebab dia exothermic, dia release heat. Okay dah. So D ni total of energy content reactant is higher. Tengok, kalau dia release, energy dia drop, sebab itulah produk dia rendah. Okay. Kalau dia absorb, energy level dia daripada reactant tu dia naik. Okay. Soalan 17. Preparation of soap, kita ingat nama preparation tu, nama proses tu saponification. And then ini adalah lukisan untuk eksperimen itu. Kita akan panaskan palm oil and concentrated sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide pun boleh. Ya ke potassium hydroxide boleh? Sodium lah kita guna lah. Cikgu selalu lukis pula. Wire gas tu kena tutup lah. Okay. Kita kena stir selalu. And then kita akan masukkan sodium chloride sebagai function dia apa? ABCD. C to reduce solubility of soap, ataupun to precipitate the soap. Kita nak jadikan soap tu ketulan-ketulan. Dah. Tengah lukis ke apa? Nak teruskan? Ya. Lukis dulu Ustaz, untuk ingat balik eksperimen ni. 17 C. Okey. Okey. Concentrated tau. Ingat concentrated. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Saja cikgu nak ubah ni. Okey dah. Okey. Soalan 18.
Okay, so ini adalah heating curve. Ini adalah heating curve. Setakat lagging tak lagging okey kan? Okey. Yang bawah tu adalah cooling curve. Nah, cikgu saja lukis cooling curve, remind balik, recap balik. Ni siapa dia gambar bawah ni? Saat cikgu tiba-tiba terganggu. Yang ni siapa dia? Apa ni? Mirror lah ni. Yang bawah ni, yang wajah hitam ni. Yang profile picture wajah hitam ni. AB. Oh, AB. Ingatkan Mira sebab Mira kata dia duduk asrama. Okey. Okey. Ha? Okey dah. Which of following statement is true? Okey. Jadi untuk soalan ni awak kena salah bila nak masuk. Okey, welcome to the class Salsabila. Okey. Untuk soalan ni awak ada bagi hint heating of solid Q. So jadi kita tahu dah W to X tu adalah solid, X to Y tu solid to liquid, and liquid Y to Z tu liquid. Tak apalah, soalan bukan tanya yang tu pun kan. Okay, which of the following statement is true? Ha? Tengok Zul, tengok cikgu, tekan pin kat cikgu tu. Okay. Tengok Zul, siapa? Daripada Zul. Okay. Ayo. Lah cepat ni, tengok yang ni. Jawapan dia D je. D, cikgu tengok tu. Yang lain setuju ke? Ya. Okay, mari kita tengok kenapa A, B, C salah. Okay, solid start to melt at X. Tu kau boleh consider betul. Tapi tak tahu. Tak tahu, okay, tak apa. Heat is released at WX. Salah lah. Heat is absorbed kan kataan dia. And then dia absorb heat absorb lah. Kinetic energy is low at Y. Hai. Kinetic energy dia semakin high lah kan. Dia nak berubah dari solid ke liquid. Yang ni salah juga. Salah tahun ni. Okay, D. Particle are very far apart from each other at Z. Okay, betul. Far apart. Okay, kita lah ni confuse antara A dengan D. Yang tu liquid cikgu. Kalau far apart tu lebih kepada gas kan. Jadi jawapan yang paling terbaik adalah A. Boleh Kuan? Boleh. Tak apa. Kita bincang kan. Okey, jadi yang ni far apart ni menunjukkan gas. Far apart random semua gas. Nah. Dan kita tahu kat situ bukan gas, itu baru liquid. Okey, next 19. Okey, jadi pilih jawapan. 1 mole of nitrogen gas. Okey, ada jawapan lain? Okey, awak tak faham kan kes macam ni? Dia tanya yang mana contain 6.02 darab 10 ni adalah Avogadro constant. Avogadro constant ni adalah macam 1 mol sama dengan 6.02 darab 10 Faham kan? 1 mol sama dengan 6. Okey. Tapi dia sebut atom kat belakang tu. Maksudnya kalau macam A tu, water adalah molekul. Dalam satu molekul water ada 2 atom hidrogen dengan 1 oksigen. Ada 3. Berapa atom? Ha? Jawapan dia B. Buat siapa jawab tu? Huda. Betul jawapan dia B. Sebab apa? A tu tak betul. Pasal apa C tak betul, D tak betul. Okey. Dia macam mana dia bukan atom macam ni. A tu molekul water kan. Water ada 3 atom dalam dia. So kalau kira atom dia kena darab dengan 3. Faham tak? So B tu neon memang atom lah sebab dia group 18. Group 18 memang sentiasa atom. Boleh? Kalau amonia dia ada berapa atom dalam amonia? 2. NH3. H tu ada 3. Lagi. Ada 4 atom. Faham? Kalau dia nak suruh kira atom dalam amonia, dia nak darab dengan 4. Kalau sebut molekul betul. Ada 1 mol molekul amonia. Boleh tak? Maksud cikgu 6.02 darab 10.23 tu darab dengan 4 atom tu. Barulah dikatakan bilangan atom dia tu kena darab dengan 4. Sebab ni 1 mol amonia, 1 mol molekul amonia. Dalam amonia tu sendiri ada 4 atom. Okey.
Macam nitrogen gas N2. So dalam satu molekul nitrogen gas tu ada 2 atom. Kalau nak kira atom dalam nitrogen gas, kena darab dengan 2 lagi. Syah dah nak buka tapi dia tak mau buka. Macam mana tu? Okay dah, next. Soalan 20. Okay, soalan 20. Okay. Francium has 1 valence electron. Therefore francium 1, 2, 3, 4. Okay, pilih. A. Okay. Okay, A. Dia elemen empiric 1. Betul, sebab francium ni ada 1 valence elektron. Cikgu ingatkan balik. Ingatkan mana? Ni. Valence electron refer to group. Kalau 1, group 1. Kalau 3, group 13. Kalau number of shell occupied with electron refer to period. Ingat kan? Ingat dah kan? Recap balik kan? Okay. Okay, jadi conduct electricity maksudnya sebab dia metal, yes. Group 1, group 2, group 13. Cikgu rasa semua tu metal. Group 14 sampai ke group 18 semua non-metal. Nah, jadi metal conduct electricity. Cikgu, 14 sampai 18 dah metal, cikgu. Dia ada tengah-tengah tu ada metalloid sikit. Okay. Ada metalloid, tapi kita anggap metalloid tu non-metal lah, nah. Macam karbon. Nah. Ya? Kenapa dia period 1? Dia bukan group 1. Nah. Cikgu pun confused. Salah lah satu tu. Jawapan dia C. Tak apa, kita sama-sama jadi bengong, Ustaz. Okey, satu tu salah. Dia group 1. Patutnya bagus Syafi perasan. Hebat Syafi. Okey, number 3. Kita tengok satu-satu. Number 3, kenapa dia salah? Sebab dia react dengan water. Ya, sodium kita letak dalam water yang ada bunyi his, ada yang keluarkan api tu kan. So, yang ni lah dia punya ni equation, chemical properties dia. Sodium react dengan water akan hasilkan sodium hydroxide. Kalau potassium hydroxide. Yang ni cara tu dia equation dia lah. Okay, dan gas hydrogen. So, nombor 3 tu salah, dia react. Nombor 4, dia react dengan chlorine to form FrCl compound. Okay, ada 3 reaction untuk group 1. React dengan water, react dengan pembakaran, combustion. Oksigen. Kalau react dengan oksigen, apa dia punya produk? Na2O. Awak kena hafal dia macam Na plus. Kalau oksigen, O2 negatif. So, formula produk dia Na2O. Lepas tu baru awak balance kan. Nah, jangan hafal equation tu. Hafal konsep dia. Group 1 react dengan oksigen O2 negatif. Group 1 Na positif. Contohlah Na. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, FR tu. FR tu dia dalam group 1 tapi dia duduk bawah. Kita jangan guna lah. Macam cikgu buka. Awak ada periodic table? Paper 1 dia tak bagi ni kan. Paper 1 tak bagi jadi. Tapi dia habaq dah group valence elektron dia 1 kan. FR dia ni yang ketujuh ni dalam cikgu punya periodic table. Nampak tak? Kita study selalu sampai K je lah, sebab kita study 20 elemen yang first tu. Okay, buka balik soalan. Okay, yang ni kan hilang. Macam mana cikgu dulu? Okay. So, kita ada 3 reaction dalam group 1. React dengan water, react oksigen. Satu lagi react dengan chlorine. Kalau group 1 react dengan chlorine, contoh Na dengan Cl. Chlorine tu formula dia Cl2. Dia akan hasilkan NaCl. Cl kan negatif 1 kan. Awak kena faham konsep ion dia tu. Charge positif dengan negatif 1, dia jadi formula NaCl. Lepas tu baru awak balance kan dia. Betul. Cikgu nombor 3 tu awak cikgu right. Cikgu bangkok tu. Bangkah. Jadi yang ni berbangkah. A salah. Jadi yang keempat ni betul. Jawapan dia C. Bagus. Thank you Syafi for ingat kita. Kita pun nak nampak macam betul je nak satu tu. Okay, next. Boleh lah naik lah. Okay, cikgu dah conteng infografik dekat soalan 1 hingga 20 je. Soalan 21 tak done dah. Cikgu tak done dah. Okay, jadi kita buat sama-sama. Table 1 show the proton number of 4 element. Which following pair of element form a compound that is not soluble in water? Jadi siapa yang Kalau solvent water tu apa dia? Ionic ke covalent ke?
Pandai. Saya tahu. Tapi Covalent. Tapi KP daripada dia punya portal number, kita cuma tahu group dia meter dengan non-meter macam ni kan. 2.1, 2.8.3, 2. Apa? 4, 2.8.7. Charge dia tu. Charge. Tapi memang ada dalam tu solubility of semua tu across a period kot. Jawapan dia apa? Mari kita tengok. Dia baca jawapan dia 21, jawapan dia D. O dengan P. Maksudnya belah 6 meter sana tu lah yang soluble. Boleh? Kalau non dengan non dapat betul? Tak apalah. Kita macam dia macam lebih pada covalent lah. 6 meter ni dia not soluble in water kan. Kita boleh relate lah. Boleh lah. Tapi tak tahu fakta tu betul ke tak. Okay? Kita betul. Cuma saya mata tak buku. Tak apalah, kita tengok ciri-ciri O dengan P ni 6 meter. Jadi kita anggap dia macam covalent. Betul ke? Pair of element. Betul juga pasangan dia. Kalau O react dengan P, dia akan hasilkan covalent. Betul juga kan? Betul lah. Covalent nak soluble in water. Betul. Okay, boleh terima yang lain? Okay, P22. Ini dia, kita highlightkan apa benda ni, redox reaction. Lepas tu, which following is correct? Dia tanya apa ni? Oxidation process, reduction process, oxidation agent. Dan ni kita analyse atas ni je lah. Nah? Ya. Okay, jom kita analyse. Bromine water ni dia apa yang akan ionic equation dia? Bromine daripada Br2 akan jadi ion Br negatif. Kan? Okay, dia jadi Br negatif tu maksudnya dia terima elektron kan? Ya, jadi. Dia terima elektron. Tapi dia terima 2 elektron sebab lepas kita balance kan 2 tu. Tak nampak dah. Oxidation. Okay, tak apalah, dia oxidation. So, sini transfer of electron ni bergerak macam ni. Okay, so dia oxidation. Bromine tu maksudnya reducing agent. Ya. Jom. Tu Sat. Bukan oxidation lah, Zul. Reduction. Cikgu suka tengok. Cikgu suka tengok macam ni. Apa? Betul. Kosong. Oxidation number dia kosong. Rasa negatif. Jadi negatif 1. Oxidation number dia menurun kan? Ya. Bila dia menurun, dia berlaku reduction. Thank you, Syaf. Saya dah hafal dah reduction. Apa cikgu tulis ni? Okay, dia berlaku. So, anak balas cikgu pun salah lah. Betul anak balas itu? Anak balas salah lah kan? Okay, so dia, kalau dia reduction, dia adalah oxidizing agent. Okay, dah jom kita tengok jawapan bawah. Jadi, ada tak hint jawapan? Ada ke? Jawapannya? B. Bromine tu dia berlaku reduction process, dia adalah oxidizing agent. Okay, yang satu lagi of course lah, dia berlaku oxidation process. Dah. Cikgu. Apa ikut? Soalan atas dia juga kan. Soalan ni? 21, ya. Okay. Okay, selesai dah. Ada je, tokai. Soalan 23. Okay. Dia kata ni simple chemical cell. Of course, sebab kita tak nampak pun battery lah. And then two different metal are used as electrode. Apa soalannya? Okay, which metal can be used to replace zinc metal to obtain highest voltage reading? Maksudnya kita kena tahu yang Paling cantik. yang kalau knock tadi tu lah. Okay, so lead ni rendah reaktiviti dia kan. Lagi apa lagi yang rendah daripada zinc? Jangan saya lab. Sat. Oh, maksudnya dia kena. Okay, so
sorry. Magnesium, kalau nak cantik, magnesium ni tinggi, dia kena ambil yang jarak paling jauh dengan magnesium kan. Ya. Jadi yang kita nampak yang rendah sekali lead lah. Cikgu tengok jawapan. Soalan 23. Random. Agentum ya. Argentum. Okey, argentum betul. Jawapan dia 23B. Kalau nak cantik mesti ambil apa dia? Z, Ambil hijab mesti. serum, bayar. Sapu pada hidung cucu batuk. Aku pada cucu hidung. Cikgu tak tahu. Tak apa. Tapi yalah, argentum bawah sekali. Pandai apa? Dah. Yeah. 24. Okay, investigate the effect of heat on salt. Lepas tu, salt dia jenis copper nitrate. Which observation is correct? Okay, copper nitrate. Dia kata copper nitrate bila dipanaskan dia jadi copper oxide lah kan? Ya. Betul. Betul kah? So copper oxide warna dia salah ni, bukan pandai-pandai cikgu. Copper nitrate jadi copper oxide. Sebab dia react dengan oksigen kan. Salah. Betul cikgu. Betul ke? Tak lah. Kalau yang biasanya macam ni, copper dipanaskan jadi copper oxide sebab dia react dengan oksigen. Ni copper nitrate. So copper nitrate bila dipanaskan dia akan hasilkan copper NO3. Cuba tengok heat of nitrate, dia akan hasilkan apa? Jadi copper oxide. Dengan gas. Ada gas tak? NO2, nitrogen dioxide. Betul. Dengan oksigen. Okay, sebab kalau betul-betul copper oxide ni betul, tapi tak ada black solid kan? Tak ada. Jadi mungkin kita beri pemerhatian ni yang gas ni. Jadi cikgu oleh kerana cikgu pun tak hafal gas nitrogen warna apa. Jawapan 24B. Maksudnya gas nitrogen warna brown lah. Boleh tengok tak? Tengah dah. Tak, cikgu check. Nak check tak? Nak buka buku? Boleh tak? Boleh buka. Kalau buka lambat sikit lah, take time sikit lah. Cikgu buka buku lah, Sat lah. Buku form 4 salt. Jom kita, kalau awak nak ingat Buku kedai. bukan buku. Okey, buku digital. Bak salt. Okey, ni bak salt. Okey, bak salt cari effect of heating. Heat on salt. Ni dia. Kecil sikit yang ni. Yang ni besar sikit. Okey, nampak tak situ? Action of heat on salt. Okey, untuk gas nitrogen of heat on salt. Gas nitrogen warna dia brown gas. Maksudnya apa? Maksudnya salt tu kalau dipanaskan macam copper nitrate dipanaskan jadi copper oxide dengan gas. Kalau gas nitrogen, observation dia brown. Boleh terima? Nampak tak? Okey dah lah. Cikgu nak screenshot ya. Nak screenshot nota? Sat. Carbon dioxide tak payah tu. Ambil nitrogen je lah. Tak, cikgu pecik sikit. Ni dia. Okey dah. Okey, kita buka balik soalan kita. Okey, jawapan dia B. Okey, soalan 25. Graph show the volume of carbon dioxide gas again time when 5 gram marble chip is added to hydrochloric acid. Okay, ni rate of reaction. At what time the rate of reaction is the highest? Rate of reaction highest ni Tengok gradient. gradient. Awak nampak gradient mana yang paling steeper kan? T1. Cikgu rasa T1 kan? Jadi tengok jawapan dia 25 yes A. 25 ni yes A. Dah, teruskan. Which of the following are isomer of pentane? Jadi cek dulu. Semuanya karbon dia 5, semuanya pentane, semuanya pen, tapi
Pentane ni maksudnya alkane, kan? Ya. Jadi dia tak boleh ada double bond. Jadi soalan 1 salah, 2 salah. Okey, 3 dengan 4. 3 dengan 4 lah. Ya. Okey, next. Senang je. Oh, senang je. Cuma yang tak senang tu bila kita careless, kan? Macam tadi tu, group 1. Ya, macam tu mudah. Soalan senang. Okey dah, 27. Sebab awak dah selalu buat latihan, jadi senang lah lama-lama. Oh, dah. Dah. Okey. Lah. Okey. Jawapan dia A je. Okey, cikgu cek jawapan. Betul, A dah. Boleh B dah? Okay. Okey. Cikgu anggap yang dia bercakap ni lah mewakili yang dia tu, sebab yang dia tu anggap dia setuju je lah tu. Kalau dia tak faham, tolong tulis dekat chat tu tak faham, cikgu tolong terang, ataupun cikgu laju sangat, cikgu saya tak faham, cikgu ni buat apa. AC okey? Okey. 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 Soalan 28. Dia tanya apa? Okey, ni sabun ni. Soalan sabun. Okey. Dia tanya, so kita ada buat soalan ni baru-baru ni. Ini bahagian hidrofobik. Ini bahagian Filik. ya, filik. Kalau grease, ekor dekat dalam kan. Hidrofobik tu kan, kepala dekat luar. Ya. Okey, jom kita tengok. Part R and S are soluble in water. True or false? False. Part R and S are soluble in gas. Salah. Part R are soluble in grease. Betul. Okey, jawapan dia C. Cikgu cek jawapan. Ya, 28C. Okey, next. Boleh lah? Soalan 10. Okay. Which metal is suitable to replace zinc to produce most gas bubble? Maksudnya dia nak hasilkan paling banyak. Jadi kalau paling banyak, maksudnya copper metal tu lagi reaktif lah. Okay, yang mana reaktif lagi berbanding zinc? Magnesium. Copper ni tahu dah kata rendah kan? Argentum pun rendah. So magnesium lah yang most reaktif. Okay, next. Okay, jangan nak tanya gas apa yang terhasil ni? Yes, betul. Gas hidrogen. Udah lah. Yes. Oh, udah. Okey lah. More filter pipi brushing. Okey dah. Okey, soalan 30. Aluminium and copper oxide produce copper and substance X. Reaction between copper oxide dengan copper. Apa dia ni? Tak faham je. Aluminium and copper oxide produce copper and substance X. Oh, okey. Substance X tu aluminium oxide lah kan? What is chemical formula of X? C. Okay, C. Aluminium oxide C. Aluminium oxide C. Macam mana awak tahu C? Kenapa tak bukan D? Macam gitu. Aluminium substance juga. P positif. Dia positif tempat. Ya. Okay, dah next. Senang soalan lah. Soalan 31 pula. What would be observed when electrical current is allowed to flow for 30 minutes? Okay, sekarang kita tengok. Ni solution dia biasa, tak ada concentrated. Dia punya guna carbon pun dia tak guna copper. So dia guna first faktor. Boleh? Okay, jadi dia tanya awak apa yang kita akan observe. Jadi jom kita analyse dulu apa ion yang ada dalam ni. Ion yang ada adalah copper 2+, SO4 2 negatif, H plus, OH minus. Ini yang pendek ni negatif kan? Negatif, so copper dengan H plus ni akan pergi kat sini. Yang ni akan pergi kat P. Boleh terima? Boleh. Okey, so jom kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, copper dengan H, dia akan pilih copper, right? Ya. Okey, bila dia pilih copper, apa yang akan berlaku? Copper akan bertukar jadi copper metal. Copper metal, observation dia adalah brown solid deposited. Yes, good. Di sebelah sini SO dengan OH, dia akan pilih OH. Dia akan produce gas
Oksigen. Hydrogen gas. Oksigen ke hidrogen? Hydrogen. Oksigen lah. Oksigen. Ya, equation dia panjang gila tu. 4 apa tu kan? Okey dah. Observation dia colorless. Yes. Ya, colorless gas produce macam tu lah. Lebih kurang kan? Ya. Kenapa intensity blue color dia tak decrease? Dia baca pasal. Okey. Bila ion copper ni dah change to copper, warna biru tu adalah based on ion copper. Faham tak? Concentration of copper ion. Kalau copper ion tu semakin lama semakin tak ada, dia akan fade lah. Boleh terima? Okey? Tak faham? Macam ni, copper sulfate warna dia biru. Biru sebab dia ada ion copper. Bila kita buat reaction ni, bila kita buka elektrik ni, copper tadi tu semua nak change to copper yang warna brown tu. Ion tu dah makin tak ada. Dia punya concentration of copper ion tu decrease. Boleh faham tak? Mudah. Sebab yang ion copper tadi semua dah bertukar kepada metal. Ya, Syaf? Tapi kenapa jawapan dia bukan D? Cikgu tak tengok jawapan lagi. Okey, jawapan dia apa? Okey, kita tengok A. Electrode Q become smaller. Electrode Q become smaller. Betul ke tak? Salah kan? Salah sebab dia deposited copper tu, dia akan tebal lah. B. Brown solid is deposited at electrode P. Salah. Patutnya Q kan. Bubble gas produced at electrode Q. Salah. Patutnya P. The intensity of blue color of solution decrease. Betul. Jadi jawapannya D. Ingat kita pada C. Okey. Saya silap tengok error teknologi tu. Okey dah. Clear? That's why dalam exam awak kena analisis benda tu. Analisis bagi clear elok-elok nah. Okey dah. Soalan 32. Kita dekat sejam dah, baru 30 soalan ni. Macam mana ni? Soalan 32. Apa dia tanya ni? Macam mana kita nak stop buku apa? Soalan dia. Ikut cikgu lah. Ikut apa tak lah. Kita nak stop apa? Soalan nombor apa lah? 45. Kalau kita stop soalan, Tak sempat. takut tak sempat. Ada kelas fisik lagi cikgu. Tu dah. Tak apalah, kita sambung esok lah maksudnya lah. Ya, Soalan 35 apa? Okey, soalan 35 lah. Boleh, kita cuba lah. Berarti esok lagi 15 soalan. Ya. Okey dah. Diagram 12 show 2 volumetric flash. Lepas tu, why is the concentration of hydrogen ion in sulfuric acid higher than HX acid? Okay. So, concentration of ion sulfuric acid is higher. Ni mesti berkaitan dengan monoprotic macam diprotic kan? Sebab jawapan dia B ke dah? Sulfuric acid is diprotic. So, jawapan dia skema 32 adalah 32. Ya, B. Dah, move on. Boleh? Sebab apa dia bukan C? Sebab apa dia bukan C, Ustaz? Stronger acid. Okey. HX tu pun acid kuat juga. Strong acid juga. Siapa tanya tak? Strong. Saya. Boleh, Sah? Both strong acid sebab dia strong acid tu adalah dia ionize completely to produce hydrogen ion kan. Tapi sulfuric dia ionize completely, dia produce 2 hydrogen ion, 2 mole of hydrogen ion. Boleh? Dia diprotic. Sebab tu dia punya concentration of hydrogen lebih banyak. Dah, next. Soalan 33. Okey, ini dia kata ini adalah rate of reaction. What is the average rate of reaction? Kira. So nak tahu average, kita tengok dia stop dekat mana. Dia stop dekat mana? 240. Ya, lepas tu dia punya volume release 31 kan.
Kira dapat apa? Tu jawapan 85. Okey, saya cakap jawapan. Soalan 33 B lah. B eh? Dia per minggu. Memang dia bagi second kan? Kena convert. Tapi awak kira-kira dapat B lah. Maksudnya yang ni dalam second lah. Kalau nak convert dalam minit, seminit, 2 minit, 2.5 lah. Kena bagi 2.5. Ni seminit, 2 minit, 2 kata 40 tu 2.5 minit lah kan? Ya. 240 tu kan 4 minit. 4 minit. Cikgu pening. 4 minit. Sorry. Cikgu sorry. Tak. Bayar. Ni seminit. Ini berapa 2 minit. Ni 3 minit 4 minit. Bagi 4. Dapat jawapan tu. Okey. Ya. Dah next. Soalan 34, dia bagi polimer and then dia suruh cari structural formula of monomer. Okay, so kita kena macam mana? Polimer tu kan gabungan, bahasa Melayu lah, gabungan monomer kan? Kan, repetition of monomer kan? Jadi kita kena kata apa? Break down. Kita putuskan dia. Faham tak? Dia dah bergabung lah, kita putuskan dia. Nampak tak cikgu putuskan dia? Dia repetition of benda tu kan? Asal dia double bond kat situ. Asal dia macam ni. Faham tak? Bila dia jadi polimer, dia buka double bond tu, dia bersambung. Jawapan dia P ke? Jawapan dia, okey, kalau awak tengok ni adalah propin. Betul tak? Propin, 3C 3 carbon, propin ada double bond. So, yang mana propin? Okey, kalau B ni butin. 1, 2, 3, 4. Right? Cari propin. C jawapan dia. Betul, C cikgu C. Ah. A tu punya C. D. Okey, cikgu tengok jawapan lah. Jawapan dia soalan apa ni? 34. D lah jawapan dia D. Okey? Dia double bond. Sebab polimer ni dia akan buka double bond dia ni. Macam mana? Dekat bahagian double bond ni dia akan buka untuk sambung-sambung. Okey, mari cikgu. Ada polymerization. Polimer untuk alkin je lah. Bab 4 kan? Ini bab 4 form 4 kan? Ya. Mari cikgu buka balik lah. Dah. Polimer memang ada dalam form 5, tapi yang ni dalam yang form 4 yang bahagian chemical substance in industry. Kita belajar alloy. Ni dia polimer. Ni dia polimer. Tak, cikgu buka terang sikit. Itu. Okey, ni polimer lah. Contoh etin. Bila jadi polimer, dia akan sambung. Dia buka double bond dia tu, dia akan sambung. Boleh tak? Okey tak anak-anak? Tapi tadi yang Okey. Yang tadi tu dia propin asal dia. Tapi untuk dia sambung, CH3 tu dia naik atas, lepas tu dia buka double bond tu, dia sambung. Gitu. Gitu. Tapi dia tak abang tu sekali ni. Dia tak habaq lah, tapi kita macam mana? Tu soalan yang susah dah, tu soalan yang macam ni kita tahu dah. Ni asal dia tengok kat double bond tu, dia akan bersambung-sambung, dia akan ulang-ulang double bond tu. Macam mana? Dia buka double bond tu, dia macam ni. Okey, tengok gambar cikgu Zat. Tengok gambar cikgu. Ni double bond tu, dia buka, dia macam buka kepak dia tu. Cikgu tahu mana kamera. Dia buka, dia sambung. Tak ada double bond tu. Tak apalah, dia tak gelak yang pelik-pelik sangat. Dia dah selalu keluar propin, etin. Ataupun yang ni, chloroetin ni. Ini dia punya monomer, ini dia punya polimer. Dah, tak mau bagi cikgu contoh yang. Dia tak keluar yang banyak-banyak. Kita buat soalan, dia akan keluar benda yang sama je. Okey, buka balik soalan. Dah, 34 lah. Satu lagi. Cikgu. Tak, dia punya diagram 13 tu kan. Apa dia? Kan diagram 13 cikgu cakap. Dia tak abang pun tu. Polypropin. Alkin. Dia tak habaq lah, sebab kita macam tahu dah polimer ni, konsep dia akan buka dekat bahagian double bond untuk molekul dia, untuk monomer dia. So memang akan double bond lah. Dia macam konsep dia,
Monomer dia selalunya ada double bond. Lepas tu double bond dia akan buka untuk sambung sebelah-sebelah. Boleh tak Ikuan? Oh. Kalau etin C2H4 bila jadi polimer, buka double bond ni. Double bond tu hilang. Double bond ni bukan hilang, dia buka. dia buka macam buka kepak tu, dia sambung dengan etin. Kiri kanan dia bersambung. Yang ni pun dia buka lah semua tu jadi macam tu lah. Okay, monomer dia yang ni, tapi bila awak tengok lah, monomer dia ni ada 3C propin. So sebab tu cikgu suruh awak cari propin dekat bawah ni. Dan D adalah propin. Boleh? Boleh. Okay. Next. Last. Okay, rusting is process of ion. Lepas tu, apa dia nak? Which following equation occur at cathode? Siapa ingat yang ni? C. B. Cikgu pun lupa macam mana nak ingat yang ni. Apa dia? Cathode anode ni. A. Ini anode. Oh, anode. Dia habak kat sini kan? Anode cathode. Bagus lah dia habak. Dia kata cathode lah. Cathode. So, di anode yang berlaku Fe jadi Fe2. Betul? So yang A salah, B pun salah. Tinggal C dengan D. Apa yang berlaku di cathode? Oksigen tu react dengan water, right? Jadi ion OH. Cikgu rasa jawapan dia C. Boleh? Kita tengok jawapan 35, jawapan dia C. Boleh lah? Faham dah. Okay. Kita sambung esok lagi 15 soalan. Lepas tu kalau dah sejam tu kita sambung dengan kata 2. Kita buatlah pelan-pelan. Jenuh nak pun habis sampai kata 3 ni. Okay. Boleh, bye. Okay. Terima kasih semua yang terima kasih semua yang masuk. Apa screenshot lah sendiri. Screenshot sendiri tak cakap Nabi Ahmad. Cik Nabi Ahmad tunggu Ustaz. Udah sabar. Gambar kucing. Dia kena sopan. Aduh. Saya ambil gambar on the phone. Hey. Hampa screenshot lah cikgu ambil gambar on the phone je. Tak terang sangat lah. Sat no. Sin tu. Sat. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Ya, jumpa lagi esok. Thank you, cikgu. Okay, welcome. Tak love dah.